Apa khabar semua? Baru-baru ni kalau anda perasan, ada satu video yang menunjukkan satu bandar yang sangat pelik. Panjang dia sepanjang 170 km dan tinggi dia 500 meter yang akan dibuat daripada cermin. Dan paling pelik sekali, bentuk dia tu adalah satu garisan lurus dan kita boleh bergerak dari hujung ke hujung dalam masa 20 minit saja. Dalam bandar ni tak ada kereta, tak ada jalan, jadi tak ada pencemaran dan semua benda kita boleh dapat dalam masa 5 minit berjalan kaki saja. Mula-mula saya ingatkan projek ni dalam movie ke, kartun ke. Sekali rupa-rupanya memang projek yang betul-betul Arab Saudi nak buat. 9 juta orang akan duduk dalam bandar ni dan kos dia pula mencecah sehingga 1 trilion USD. Jadi dalam video ni kita nak tengok boleh ke projek macam ni dibuat, terutama dari segi engineering. Kita semua tahu yang antara negara terkaya di dunia ni adalah negara-negara dari Middle East termasuk Arab Saudi. Dan mereka ni of course kaya sebab minyak lah. Jadi bila bergantung pada satu sumber saja ni sebenarnya agak bahaya juga sebab minyak ni bukannya dia makin banyak tapi dia makin sikit. Jadi diorang decide untuk invest keuntungan dari minyak ni supaya dapat generate income lain pula. Dan satu projek yang betul-betul besar yang diorang nak buat adalah satu projek yang dipanggil NEOM. Jadi dalam NEOM ni sebenarnya ada 3 projek. First adalah Oxagon, benda ni macam pelabuhan. Yang kedua adalah Trojena, benda ni macam entertainment center. Dan satu lagi yang paling besar dan ajaib adalah The Line. Dan antara ketiga-tiga projek ni, The Line ni lah projek yang paling gila sekali. Jadi jom kita tengok. Plan untuk projek The Line ni dilancarkan pada Januari 2021. Tapi detail yang lebih banyak baru-baru ni je diorang release. Jadi The Line ni nama dia macam tu sebab memang dia duduk dalam satu garisan yang sangat panjang dalam 170 km. Garisan ni lurus dia tahu. Dan 170 km tu adalah jarak antara KL sampai ke Pagoh atau mungkin lebih lagi. Panjang tak? Kemudian bandar ni akan dibina 2 dinding yang sangat tinggi. Dinding ni dia macam bangunan yang tinggi dan sepanjang 170 km tu dinding luar dibuat daripada cermin. Kenapa cermin tu saya tak faham. First anda bayangkan bangunan sepanjang 170 km yang lurus. Lepas tu anda bayangkan yang bangunan ni 500 meter tinggi. 500 meter tu lebih kurang tinggi KLCC tau. Jadi anda bayangkan ada KLCC yang panjang dia sepanjang 170 km dan ruang dekat tengah tu adalah sepanjang 200 meter. Dan dekat dalam ruang tengah ni lah yang diorang akan bina smart city di mana kita tak payah ada kereta, tak payah ada jalan dan kita boleh dapat semua supply yang kita nak. Macam nak makan ke, nak shopping ke, nak main ke dan macam-macam lagi. Semuanya kita boleh dapat dengan jalan kaki selama 5 minit saja. Hebat kan? Kemudian segala benda dekat dalam The Line ni akan dibuat menggunakan AI. Jadi nak katanya design dia ni memang efisien lah. Api, air, semuanya completely renewable. Ini pun satu hal juga nanti kita akan discuss. Dekat bawah The Line ni pula ada high speed rail di mana kita boleh bergerak dari hujung ke hujung dalam masa 20 minit saja. Jadi kalau kita fikirkan The Line ni seolah-olah dia akan crampkan bandar kita yang mendata ni kepada bandar yang menegak yang mana semua orang akan duduk dekat dalam ni. Kemudian diorang kata dalam bandar ni semua orang akan dapat wifi percuma. Pengudaraan pun diorang kata akan guna natural ventilation. Dan lepas tu bandar ni akan guna cloud seeding untuk buat awan supaya kawasan gurun ni dia kerap hujan. Canggih tak guys? Bunyi macam too good to be true kan? Jadi benda yang kalau bunyi dia macam too good to be true ni mungkin betul lah dia too good to be true. Mula-mula sekali kita tengok macam mana nak bina dinding ni. Anda bayangkan je lah, nak bina KLCC tu pun ambil masa 6 tahun. Ini anda bayangkan nak bina KLCC tu banyak-banyak sepanjang 170 km sampai Pagoh sana. Lepas tu nak kena buat 2 kali sebab ada 2 site. Berapa tahun nak siap tu? Itu kos dari segi masa. Macam mana pula dari segi duit? Kalau KLCC tu kos dia dalam 1.5 bilion USD. Untuk The Line ni pula diorang estimate sebanyak 1 trilion USD. Jadi kos ni terlalu besar untuk satu pihak je yang invest. Jadi kalau pergi dekat website NEOM ni memang ada satu button untuk kita invest. Maknanya diorang masih cari investor lagi. Nak jadi investor ni kena ada duit. Tapi kalau nak subscribe dekat channel ni free je. Dan dinding tu pula diorang nak buat daripada kaca.
Mungkin sebab nampak futuristik. Kalau buat dari batu bata sekarang dah macam dinding penjara kan. Tapi kaca cermin ni pula, dia akan pantulkan cahaya matahari, dan disebabkan The Line ni duduk dekat desert, confirm kawasan luar tu akan jadi panas gila sebab pantulan cahaya tadi. Habislah mati haiwan-haiwan yang ada dekat gurun tu. Lepas tu kan, kalau kita potong tempat tu sepanjang 170 km, memang terputuslah laluan haiwan-haiwan tu. Anda perasan kan, sebelum ni ada je jambatan yang orang buat untuk bagi haiwan lalu kalau kita buat highway. Benda ni penting untuk menjaga ekosistem dekat kawasan tu. Ada juga komen dari pencinta burung yang katanya kalau cermin ni burung tu tak nampak, jadi dia akan langgar dan mati. Dah lah tinggi kan, habislah populasi burung dekat situ nanti. Okey, ni baru sebut pasal dinding tau, belum dekat dalam tu lagi. Kalau anda lah terkepung dekat dalam tu sepanjang masa, rasa-rasanya boleh ke? Kalau dapat rumah tingkat atas-atas tu tak apa, boleh lagi nampak matahari. Tapi kalau duduk tingkat bawah, kalau duduk dekat dasar dia tu, macam mana? Boleh ke dapat cahaya matahari dekat situ? Kalau tak dapat cahaya matahari ni, memang stres lah kita. Dan pokok-pokok confirm tak boleh hidup. Siapa pula yang decide siapa duduk atas, siapa duduk bawah? Adakah yang kaya akan duduk atas, yang miskin duduk tingkat bawah? Siapa pula akan duduk sebelah kilang? Siapa akan duduk sebelah loji? Cuba anda fikirkan. Lagi satu adalah ventilation ataupun pengaliran udara. Kalau kita duduk dekat bawah tu tanpa ada ventilation yang betul, boleh sesak nafas juga tu. Plus dekat situ padang pasir, jadi dah nak kena ada mesin untuk air ventilation. Untuk ventilate 170 km ni bukan calang-calang lah mesin ni. Mesti nak guna power yang besar. Dan sebut pasal power pula, dia orang janjikan renewable power generation. Untuk generate renewable power untuk 9 juta orang guna. Lepas tu ada ventilation machine lagi, ada high speed rail. Dekat situ smart city yang mesti guna banyak power sebab ada banyak electronics. Boleh ke kita bergantung pada renewable power ni? Sebab diorang janjikan 0% carbon emission. Jadi tak boleh bakar minyak langsung, tak boleh bakar arang batu langsung. Itu belum lagi carbon emission yang akan digunakan masa nak buat mega city ni. Mestilah carbon footprint dia gila-gila. Even nak buat kaca untuk cover 170 km ni pun dah tak boleh dah nak totally renewable. Apatah lagi konkrit, besi-besi yang diorang nak guna untuk buat tapak structure ni. Kemudian besi-besi untuk construct interior lagi. Makin lama makin pening kepala. Itu baru construction tau. Belum lagi discuss pasal sustainability masa benda ni tengah beroperasi. Tanah tu boleh ke nak handle structure yang berat macam ni? Kalau lepas 10 tahun dia jadi mendap, nak buat macam mana? Lepas tu climate dekat situ kadang-kadang ada ribut pasir. Boleh ke structure tu handle? Bila kena pasir, cermin tu kotor. Nak kena bersihkan pula. 170 km panjang kali 500 meter kali 2 side. 170 km persegi tu nak kena bersihkan. Nak kena bajet untuk ni lagi. Lepas tu sekali-sekala cermin pecah dekat tingkat 100 sana. Nak kena baiki juga. Dan dari segi psikologi, boleh ke manusia hidup ramai-ramai dekat dalam tu? Adakah akan terasa macam PKP sebab kita boleh main dekat situ je? Lepas tu train yang katanya boleh pergi end to end selama 20 minit saja tu, maknanya train tu kena bergerak selaju 500 km sejam. Laju tu, dan dia tak boleh stop. Kalau dia stop, tak dapatlah 20 minit end to end tu. Habis tu kalau tak boleh stop, macam mana kita nak pergi dekat tempat lain? Takkan boleh travel hujung ke hujung saja. Kalau nak pergi dekat tengah, macam mana? Itu baru sikit tu. Banyak lagi yang tak kena yang kita boleh discuss pasal projek ni. Kalau ikutkan perancangan, projek ni patutnya dah mula, tapi sampai sekarang krik-krik lagi. Mungkin skala dia terlalu besar, atau mungkin saya yang terkejut sebab tak pernah tengok projek yang ambitious macam ni. Lepas tu kereta pun dah tak ada kan? Itu yang panas tu. Nak enjoy macam mana kan? Sekali lagi, jangan lupa subscribe kalau belum, dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.